percayalah orang macam Saifuddin ni tidak akan menghormati rakyat. Okey, kita baca. Menteri Dalam Negeri Saifuddin menuduh pengurusi PN Muhyiddin Yassin tidak menghormati nasihat Majlis Raja-Raja supaya dapat mengelakkan daripada mempolitikkan penggunaan kalimah Allah. Merujuk ucapan bekas Perdana Menteri itu pada ceramahnya Ahad lalu mendakwa bahawa keputusan kerajaan menggugurkan rayuan kes Jill Idol membuktikan ia bersetuju dengan mahkamah bahawa orang Kristian boleh menggunakan kalimah Allah. Katanya Muhyiddin jelas melanggar 3R. Nasihat Majlis Raja-Raja tidak lagi dimainkan isu Jill Island dan tidak boleh dipolitikkan. Ini Majlis Raja-Raja yang cakap, bukannya Saifuddin Nasution cakap. Dan yang kedua, macam saya kata tadi, Yassin cuba mengelirukan sekali lagi. Dia bukan isu kalimah Allah, Jill Island. Dia isu teknikal, bukan isu kalimah Allah. Tetapi dia masih lagi nak mengeliru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada kawan-kawan dan sahabat yang menonton saya sekali lagi pada malam ini. Terima kasih juga kepada yang terus berkunjung menunggu live saya setiap malam. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada walaun-walaun dan juga seluang-seluang yang komented dalam menghina dan memaki saya. Alhamdulillah bertambah pahala saya setiap malam. Terima kasih. Jadi tuan-tuan dan puan, saya gosok dulu kamera. Kan kamera saya pun dah kelabu. Okey. So seperti biasa tuan-tuan, kalau boleh tolong share, tolong subscribe, tolong like, tolong bagi live kita ni ramailah insya-Allah. Terima kasih kepada juga yang tap love dekat TikTok saya malam ini. Terima kasih yang juga share. Kita ada 88 share. Boleh tak kita bagi dalam 200 share malam ni insya-Allah. Saya dekat TikTok tak boleh dapat gift, tak boleh bagi gift. Saya di-restrictkan sebab saya punya konten dianggap sebagai konten politik. So TikTok memang dia tak akan bagi politik. So saya letak shop ni, jadi tuan-tuan boleh membeli kat situ. Bukan apa, kadang-kadang ada orang tanya, Sodi kita nak bagi gift ni macam mana? Tak ada ni, kenapa matikan gift punya function? Tak ada, bukan saya matikan, memang tak ada. Kan? So sekarang TikTok dah upgrade. Sejak 2022, mana-mana konten melibatkan politik, memang dia akan dia tak anggap sebagai politik lah. Dia anggap sebagai kira tak politik lah kan. Macam tu lah. Baik, malam ni insyaAllah kita akan berbicara beberapa perkara. Yang pertama sekali, Muhyiddin desak Anwar dan Zahid letak jawatan. So, apa respons kita terhadap perkara tersebut? UMNO dikatakan ditolak di banyak kawasan Melayu. Apa UMNO perlu belajar dalam perkara ini? Kemudian Buddha digesa agar pimpinan dirombak. Dan juga ada desakan daripada UMNO untuk merombak pimpinan di dalam UMNO. Baik, kita akan baca perkara itu sebentar lagi. Tadi saya baca kat mana? Idris Yusof kan cakap. Okey. Baik. Sebelum itu, mari saya nak bawa dulu berkenaan dengan apa yang disebut oleh muda. Saya baca berkenaan apa yang disebut oleh muda. Baik. Ahli muda gesa pimpinan parti untuk ganti kepimpinan. Seorang ahli parti muda menggesa pimpinan parti bagi menggantikan kepimpinan sedia ada. Gesaan itu hadir selepas siri kekalahan muda dalam pilihan raya bermula dengan pilihan raya negeri Johor 2022, pilihan raya umum ke-15 dan pilihan raya negeri yang berakhir baru-baru ini. Suara mana? TikTok. Suara. Oh, dia tak masuk. Sorry. Sekejap. Kan, benda ni tak masuk. Suara dia? Tadi. Hello, check 1 2, check 1 2. Okey. Suara dia boleh? Okey. Sorry. Seorang ahli parti muda menggesa pimpinan parti bagi menggantikan kepimpinan sedia ada. Gesaan itu hadir
setelah siri kekalahan muda dalam pilihan raya bermula dengan Johor, PRU dan pilihan negeri berakhir baru-baru ini. Daniel Jafri menegaskan bahawa ahli jawatankuasa eksekutif pusat JKEP lantikan muda gagal dan hanya menjadikan parti mereka regresif. Dia juga mendakwa pendirian dan keputusan muda tidak ditentukan secara telus dan dibuat tanpa mengambil kira pandangan atau pelibatan akar umbi. Pelantikan JKEP tanpa pemilihan parti yang diamalkan kini tidak menghormati hak demokratik ahli dan tidak sejajar dengan asas perhubungan muda, iaitu perwakilan demokratik. Oleh itu, pemilihan parti ini perlu dijalankan bagi memastikan kepimpinan muda yang berwibawa dan berintegriti dapat dipilih secara demokratik, katanya. Muda kalah di semua kerusi yang ditandingi di 6 PRN Sabtu lalu dengan kesemua 19 calon di Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Selangor dan Terengganu hilang deposit. Dalam tempoh berkenaan tu saya kata itu. Kalau tak hilang deposit tu pun dah kira cantik dah. Ni dah kira hilang deposit. Dalam tempoh berkenaan, calon tunggal parti itu di Terengganu, Ketua Penerangan Muda Lokman Long berkata dia akan meletak jawatan sekiranya kehilangan wang deposit untuk kerusi bandar. Pada pilihan raya Johor, hanya satu daripada 7 calon yang menang, iaitu Timbalan Presiden Muda Amira yang memenangi kerusi Puteri Wangsa. Pada PRU ke-15, Syed Saddiq mengekalkan kerusi di Muar, manakala 5 lagi calon tewas. Sementara itu, dalam satu langkah mengejutkan, Daniel menggesa parti itu memperbagi hubungan dengan Pakatan Harapan. Dia menyatakan bahawa muda harus menghentikan serangan terhadap kerajaan perpaduan dengan mengatakan bahawa PH harus dilihat sebagai sahabat dan bukannya musuh. Oktober lalu, muda menyertai parti raya dengan PH untuk PRU 15. Baik. Komen saya tentang perkara muda ni, tuan-tuan. Yang pertama sekali, kalau siapa yang ikut live saya, dia tahulah saya komen tentang muda ni. Saya kata parti muda ni takkan ke mana. Itu komen awal saya dulu. Bagi saya, Syed Saddiq terlalu cetek ilmunya di dalam politik, terlalu cetek pengalamannya di dalam politik untuk menubuhkan parti politik. Ceteknya pengalaman Syed Saddiq di dalam politik ni berada di dalam parti politik yang macam satu bersatulah. Pun bagi saya dah cetek, ini kan pula nak buat parti politik lagilah cetek. Pasukan-pasukan yang ada di dalam tim Syed Saddiq pun, saya tak pernah dengar mereka berada di dalam politik sebelum ini, melainkan mereka anak muda yang ada pelajaran. Itu saja. Dek, saya nak cerita. Nak ceritalah, bukan nak bunyi sombong. Abang ni, nak ceritalah. Walaupun rupa sememeh macam ni, kata orang kata, ijazah overseas, baik. Belajar kat UK ni. Yang undang-undang kat UK. Tetapi kita pun faham bahawa walaupun kita belajar tinggi, tidak bermakna daripada segi pengalaman kita lebih tinggi daripada orang berpengalaman. Sebab pengalaman ini adalah sesuatu yang kita kena hadapi dan melalui proses masa. Apa yang Syed Saddiq dapat, macam mana dia boleh jadi menteri belia dan sukan pada zaman Pakatan Harapan pemerintah? Reason being sebab dia bersama dengan Atok je. Kan, dia bersama dengan Atok pada waktu, saya ingat lagi tahun 2017, dia pada masa itu kononnya seorang juara debat, hebat dalam perdebatan, menang. Kemudian, mungkin tak menang lah, tapi maksudnya hebat, diambil oleh Atok untuk golongan muda, anak muda, bawa ke dalam kabinet, bawa ke dalam kepimpinan, menang, bertanding menang pada masa itu. Letaklah siapa pun sebenarnya kat Muar tu menang je. Memang rakyat nak berubah. So bila dah menang, lepas dah menang tu tuan-tuan, apa yang berlaku? Terus dilantik jadi menteri. Oh, bila dah jadi menteri, rasa diri hebat lah, rasa diri dah tinggi dah, rasa diri macam dah kira boleh pergi jauh lah. Tuan-tuan, bagi saya politik is an art. Politik bukan sains, tuan-tuan. Kita boleh belajar political science. Yang itu sains dalam memahami terma-terma politik, sejarah-sejarah politik. Tetapi politik is an art. Politik ini bagaimana kita berinteraksi, memahami manusia. Saya berjumpa ramai orang dalam journey saya di 2 minggu ni. Berbagai jenis orang saya jumpa. Kan? So daripada perjumpaan tersebut, dan sebelum ini pun kita tahu, saya selalu cakap macam ni dengan jentera saya. Sebenarnya politik ni ialah pertama kita kena faham, kita dalam politik ni kita tak boleh puaskan hati semua orang. Kita takkan boleh puaskan hati semua orang. So bagaimana seni kita nak bermain dengan perasaan orang ni, bermain dengan perasaan orang, bukan memainkan, maksudnya berinteraksi dengan perasaan orang supaya kita tak menyakitkan hati dia. Dalam masa yang sama, dia puas hati dengan kita. Yang itu yang sangat sukar sebenarnya. Sangat sukar. Dan tak ramai ahli politik tahu bagaimana nak bermain dengan perkara itu. Sebab itu, ada pemimpin, mula-mula masa dia perlukan kita, pijak bumi tak jejak. Dia punya cium tangan kita tu. Tolonglah saya, tolonglah. Tapi bila dah menang, dah pegang jawatan, pandang muka kita pun tidak.
Kan? WhatsApp tak reply, call pun tak jawab. Itu isu. Kan? Itu masalah. Kan? Kita bukan call WhatsApp reply dan minta duit kat dia, tak hadap duit dia. Tapi ada benda yang kita nak bincangkan untuk memajukan lagi parti kita dengan lebih jauh, kita kata. Kan? Tapi balik kepada cerita muda tadi, bagi saya, muda tidak ada pengalaman dalam politik pun. Kan? Kalau saya nampaklah budak-budak muda ni, budak-budak yang seronok, saya tengok pengumuman dia, mereka orang yang seronok. Tapi bagi saya, level mereka mungkin level NGO boleh lah. Level NGO boleh lah. Level orang kata apa, buat-buat program untuk anak-anak muda boleh. Saya bagi satu contoh, tuan-tuan. Idea paling bangang Syed Saddiq apa? Buat undi 18. Itu idea paling bangang. Akhirnya yang kena siapa? Kena kat kita. Kan? Kena kat kita. Kan? Tolong tuan-tuan, beli produk kat bawah. Saya kena promote, saya kena ni. Tak apalah, saya delete lah produk ni dulu. Sekejap. Saya kena remove dulu. Saya tak promote, dia marah. Macam mana kau tahu aku tak promote? Tadi aku promote. Okay, saya dah buang lah. Baik. So, akhirnya kita kata, balik kepada cerita muda tadi, dia orang bolehlah kata seronok, nak berorganisasi, tak ada masalah, nak berorganisasi tak ada masalah. Tetapi mereka sendiri tak memahami dinamika politik itu bagaimana. Cerita politik ni tuan. Sebab itu ada orang datang jumpa saya. Iswandi, jom kita buat parti politik sendiri. Saya kata, kau ingat buat parti politik sendiri ni macam kau buat apa? Kota Canai ke? Macam kau nak buat pasukan bola sepak ke? Pasukan bola sepak pun dia ada dia punya kaedah dia. Kan? Bola sepak nak main petang-petang boleh lah. Kan? Tapi parti politik ni bukan semudah yang kita sangka. Ya, nak ubah parti politik bukan susah pun. Beli mana parti politik yang domen, kan? Kita beli je, cari jumpa owner dia, beli, tukar dia punya leadership, kita jadi ada, wujudlah parti politik. Tetapi parti politik itu gagasan dia nak bina itu bukan satu yang benda yang mudah. Ini yang saya akan bawa point saya seterusnya berkenaan dengan UMNO sebentar lagi. So, balik kepada cerita muda tadi. Akhirnya, kita kata, dia bawa undi 18, yang kena pada siapa, tuan-tuan? Pada kita. Ya, untung dia kata, untung pada masa itu, kalau dia bersatu sekarang ini, untung pada dia lah. Tetapi akhirnya, kita kata, ruginya pada kita. Saya bagi contoh, tuan-tuan, dekat gurun. Ya. Kenapa undi muda tu pergi kepada PAS? Bukan sebab undi muda tu pergi kepada PAS sebab anak muda suka PAS, bukan. Ini saya cerita, Di Gurun, PRU 14, keputusan DUN Gurun, PH 10,000 undi, BN 5,000 undi, 5,000 plus, PH 10,000 plus, masa itu PAS 5,000 je undi dia. Masuk PRU ke-15, PH 10,000 undi, BN 5,000 undi, kekal. Ni kita berdasarkan kepada pecahan DUN, pihak PAS, PN pada masa itu, PAS 14,000 undi. Bermakna pertambahan undi baru, pertambahan undi muda, dia tak pergi kepada PH, dia tak pergi kepada UMNO, dia pergi kepada PN. Kenapa? Satu sebab paling utama, pada masa itu PRU 15, sebelum PRU 15, bersatu, PAS spend jutaan ringgit untuk TikTok dan social media yang lain. Satu video yang baru-baru ini, mereka spend 20,000 just to promote one video. Kalau tuan-tuan buka YouTube, tuan-tuan nampak iklan-iklan, apa orang kata, iklan-iklan Perikatan Nasional. Saya tengok malam tadi live saya sendiri. Sebelum start live saya, Perikatan Nasional dulu. Dia punya iklan. Kan? So, dia spend money on that. Salah ke? Tak salah. Tak salah. Itu adalah usaha mereka nak menang pilihan raya terpulang. Tetapi, they spend a lot. Saya bagi tahu ada at least seorang lah yang saya kenal. Beli view, tuan-tuan. View ni. Sekarang ni tuan-tuan tengok 2.2K kan? Saya punya YouTube, Facebook 6,400. Ni 2.2K. Yang ni organik, saya tak beli. Tapi ada orang tu 10,000, 15,000, 20,000. Yang tu beli. Alah, kau timbang lah. Tak, tuan-tuan nak tahu macam mana nak beli. Saya tahu. Tapi saya tak beli je. Sebab apa? Buat apa saya nak beli? Saya boleh bina organik. Nak tahu dia beli ke tak beli, lepas PRU, lepas PRN tengok view dia berapa. Kalau view dia 2,000, 3,000 tu normal. Macam Yani malam ni, Abah dia dengan Lokman Adam tadi, dia live 3.2K. Itu normal lah. Itu view yang normal kita kata. Nah, ada tak orang yang dapat belas-belas ribu view? Ada. Bukan saya tak menafikan, ada. Saya tak menafikan benda itu. Tetapi dalam politik, 2, 3, 4 ribu view tu normal.
bagi influencer atau content creator macam kami ni. Itu normal. Tetapi kalau tiap malam belah-belah ribu tu, tak normal. Itu pelik. Sebab di Malaysia ni kita bukan macam Indonesia, tuan-tuan. Indonesia betul. Sebab penduduk dia 300 juta. Kita kat Malaysia ni dekat 30 juta. Yang minat dengan politik ni tak ramai. Yang minat dengan politik ni ambillah 10% je. Kan? 10% tu bagi saya ramai dah tu. Mungkin 2-3% je betul-betul komit dengan politik ni lah. Yang majoriti tak minat pun dengan politik ni. Bukan kata tak nak politik, tapi memang dia tak apa orang kata, tak ambil cakna sangat dengan politik ini. Baik. So, balik kepada cerita muda tadi. So, dia orang rasa bangga. Suara tak ada. Dia orang rasa bangga. Dia orang rasa bangga sebab apa orang kata, dia dapat jawatan. Dia dapat kedudukan. Dia rasa dia boleh pergi jauh dengan kedudukan tersebut. Tapi akhirnya, tuan-tuan, bila dia nak pergi jauh dengan kedudukan tersebut, dia nak pergi jauh macam mana? Dia nak pergi jauh macam mana sebab dia tidak ada tempat untuk dia nak berpaut. Dia tidak ada visi yang jelas. Muda tidak ada visi yang jelas. Ni apa visi muda sebenarnya? Apa yang dia nak bawa? Muda ni bukan bermaksud dia bawa suara anak muda, bukan. Muda ni adalah tindakan demokratik, something bawa demokratik lah. Saya pun tak faham. Apa visi muda? Kita faham macam contohnya amanah rahmatan lil alamin. Kalau kita tengok PKR, reformasi. DAP, demokratik. Kan? Nak bawa apa orang kata semangat demokrasi dalam negara kita. Muda dia bawa apa? Apa yang muda bawa? So persoalan ini yang kita kena faham. Kemudian bila muda choose to pick a fight against Pakatan Harapan. Muda nak lawan dengan Pakatan Harapan, tuan-tuan. Dan bukan setakat dia nak lawan perkataan, dia nak lawan mulut, dia lawan, dia letak calon. Saya bagi contoh, Zawawi, Ustaz Zawawi dekat Selangor. Kat mana? Saya tinggal dekat Selangor. Dia beza dengan PN berapa undi je. 1,000 lebih pergi kat muda. Akhirnya muda tu menyebabkan Ustaz Zawawi kalah dekat Selangor. PN menang. So daripada tersebut, kita persoalkan, adakah muda harus kekal bersama dengan kerajaan perpaduan atau tidak? Adakah muda harus kekal dengan kerajaan perpaduan atau tidak? Itu je soalan mudah kita. Soalan mudah kita, adakah muda harus kekal dengan kerajaan perpaduan? Ataupun muda kena keluar daripada kerajaan perpaduan? Ataupun mungkin kerajaan perpaduan kena revise balik. Kena revise balik kedudukan muda di dalam kerajaan perpaduan. Mungkin jumpa muda kata, boleh tak undur dengan secara hormatnya? Kita nak tengok Syed Saddiq melenting macam mana. Tuan-tuan, ujungnya kita kata, Syed Saddiq letak calon tu, hilang deposit, semua hilang deposit. Ambil lah satu calon, 10,000 lah dia spend. Mustahil lah 10,000. Deposit 7,000, untuk DUN deposit 7,000. Ambil lah PBT semua 10,000 lah. Ada berapa calon? Ambil lah dia dalam 10-15 calon. 150,000 kena spend. Itu baru deposit. Itu baru deposit. Kita belum cerita lagi setiap calon tu berapa dana. Berapa duit dia nak kena keluarkan untuk nak pilihan raya. Berapa juta dia spend. Okey lah, tak ambil juta, ratus ribu. Dia dapat duit daripada mana? Kita tanya, dia dapat duit daripada mana? Kan? Oh, tak salah kita dapat duit. Dapat duit daripada mana? Tak salah. Oh, tak salah. Tak, memang saya kata tak salah. Tak ada masalah pun dia dapat duit daripada mana. Persoalannya adalah, kenapa dia ambil duit itu, dia letak pergi lawan dengan kita. Kalau betul-betul nak lawan, tuan-tuan, betul-betul kita semangat Iswadi sebab kita nak lawan Perikatan Nasional. Kenapa tak letak Kelantan, Terengganu dengan Kedah? Kenapa letak kat Selangor? Kenapa letak kat Penang? Kenapa letak kat tempat-tempat tersebut? Soalan kita. Kan? Kenapa tak letak dekat tempat-tempat tersebut? Tapi tuan-tuan, kita kena faham, akhirnya dia orang bangga dia menang 3 negeri. Kita pun menang 3 negeri. Sebenarnya maintain status quo je. Yelah, dia menang beberapa kerusi kat situ, tapi kita still kerajaan. Dia still pembangkang kat situ. Dan yang bestnya, dekat Kelantan kita menang 2 kerusi. Dia kata 450 itu kan. Kita still menang 2 kerusi. Dan yang bestnya, kerusi Kota Lama tu, kerusi boleh menang di kawasan bandar. Bermakna peluang untuk menang dan berubah Kelantan tu tak mustahil sebenarnya. Cuma lepas ini kita kena revise balik strategi dan kita kena revise balik situasi. Saya akan berada di Kelantan insya-Allah minggu hadapan. Saya berjumpa dengan Adun Kota Lama. Kita nak berbincang beberapa perkara, terutama data-data yang perlu ditanya di dalam Dewan Undangan Negeri berkenaan dengan air Kelantan. Sebelum ini mungkin pembangkang tak
tak nak, yalah, tak tahulah dia bawa atau tidak ke, saya tak tahu, tak faham kenapa tak bawa. Tapi saya akan bawa kemukakan dokumen-dokumen yang mana dokumen itu boleh dibawa oleh Dr. Hafizah, adun Dewan Kota Lama di Kelantan ke dalam Dewan Undangan Negeri untuk mempersoalkan berkenaan dengan air Kelantan. 3.4K menonton, tolong share. Takkan 157 orangnya. Kan? Berkenaan dengan air di Kelantan, kita akan persoalan. Dan saya nak Dr. Hafizah tu, satu lagi calon UMNO lah, adun UMNO lah kan. Tapi Dr. Hafizah walaupun dua orang membangkang tak apa. Bah kata kawan tadi kat Terengganu tak payah ada membangkang dah. Buat WhatsApp group je. Tak payah masuk dewan. Buat WhatsApp group sebab tak ada membangkang. Tak apalah, itu rakyat kat Terengganu hadaplah. Tapi kat Kelantan kita dah ada pembangkang dua orang. Sekarang ini kita nak supaya apa orang kata di negeri Kelantan itu sendiri dah ada suara yang kita nak bawa. Dan saya akan fitkan Dr. Hafizah dengan perkara ini. Dan kita nak juga supaya penyelaras-penyelaras di Kelantan, Parlimen Kelantan itu kita dah mula lantik. Dan saya sarankan juga supaya MPKC, MPKKP. Oh, susah betul. Bukan majlis. KK Ketua Kampung Persekutuan. MPKKP diwujudkan semula. Di mana pelantikan dan juga gaji itu daripada persekutuan di setiap kampung-kampung tu dah kena buat dah. Tuan-tuan, ada orang marah saya tadi. Dia kata saya saja letak posting. Saya kata apa? Saya kata 3 negeri ni tak nak terima kerajaan Madani ni. Apa kata tak payahlah kita nak bagi bajet tertinggi apa semua. Dia orang pun tak nak kita. Kita bagilah negeri miskin macam Selangor, macam Negeri Sembilan dan juga macam Pulau Pinang. Negeri kaya macam Kedah, macam Kelantan, macam Terengganu ni tak perlu. Ada orang tak faham. Antaranya adalah ustaz yang terkenal dan juga ahli ekonomi terkenal. Inilah satu pandangan yang jumud, yang pandangan yang tak betul. Alamak, pembaris betul lah korang ni. Dia macam inilah tuan-tuan. Saya kata kalau nak maju, tak ada masalah. Kita lantik penyelaras parlimen sekarang ni. Kita lantik MPKP di peringkat pusat di negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu. Pusat boleh buat, tak ada masalah. Kita lantik. Sekarang ini mana-mana yang ada jawatan-jawatan tu dah mula desak. Minta diwujudkan. Tuan-tuan, kita betul ke nak majukan Kelantan? Betul ke nak kita majukan Kelantan? Boleh. Kita letak MPKKP kita letak penyelaras parlimen kita. Tak ada masalah. Tak ada isu. Janganlah marah pula lepas ni kan. Kita letak orang kita untuk bertanding dekat situ. Baik, kita balik kepada cerita kita. Akhirnya, saya kata dalam saya tak sebut dalam live tapi sekarang ni saya sebutlah. Saya jumpa kawan-kawan, saya sebut perkara ini. Yang pertama sekali yang kita boleh belajar di samping apa yang saya sebut malam tadi, belajar tentang kaedah tentang apa orang kata? Tentang pilihan raya ini, saya kata UMNO kena belajar, kena mula sedar bahawa penolakan terhadap UMNO itu amat kuat. Okay. Terima hakikat itu dulu. Jangan marah Iswardi. Terima dulu hakikat itu. Supaya bila kita dah terima hakikat itu, baru kita boleh kaji kenapa dan baru kita boleh selesaikan permasalahan itu dengan cara yang betul. Kenapa undi orang Melayu pergi kepada banyaknya pergi kepada Perikatan Nasional berbanding pergi kepada UMNO. Itu persoalan yang hendaklah dibincangkan. Dan kemudian saya kata, pilihan raya kali ini bukanlah pilihan raya menentukan kekuatan Pakatan Harapan. Saya kata Pakatan Harapan tak ada isu. Kalah a few seats normal. Tak ada masalah. PAS pun kalah beberapa kursi. So apa masalahnya? Bersatu lagi lah, huyup terus. Tetapi UMNO ini adalah pilihan raya menguji UMNO. Menguji kekuatan UMNO. Saya sekarang ini berada di Langkawi. Saya berada di Langkawi sekarang ini. Dekat sini ada 2 kursi. Satu kursi PKR, satu kursi UMNO bertanding. Kedua-dua kursi dikalah. Calon PKR tu sendiri pun adalah calon orang bekas UMNO yang lompat masuk PKR 2 bulan lepas. 2 bulan lepas dia masuk PKR. Bayangkan tuan-tuan, Nurul Izzah pun ni tak kenal. Masuk PKR, dapat jadi calon. OIS, maksudnya PKR cabang ni. Cabang tak letak pun. Orang lain letak, tak tahu siapa. Cabang ada cadangan di sini. Itu yang saya tulis, saya sebut semalam. Weightage tu kena datang daripada cabang. Tiba-tiba jadi calon. Lepas-lepas jadi calon, akhirnya bila dah dapat jadi calon, apa yang berlaku, dia tak kerjasama dengan cabang, bertanding, hampir-hampir hilang deposit. Di tempat yang boleh dia menang ni kat Kuah ni tuan-tuan. Tempat ni boleh nak menang ni. Tapi hampir-hampir hilang deposit. Kenapa? Okey.
So, kita dapati bahawa penolakan kuat kemenangan kepada Perikatan Nasional itu bukan kerana mereka menyokong Perikatan Nasional, tetapi penolakan kuat mereka terhadap UMNO. Tapi dalam masa yang sama, Pakatan Harapan pun kena fikir. Kenapa? Okey, dia tolak UMNO, kenapa dia tak sokong kita? Yang tu kena fikirkan. Saya bagi contoh, 3 DUN Permatang Pauh, 3 DUN Permatang Pauh kalah. 3 termasuk Faiz Fazil sendiri kalah. 3 DUN di bawah Permatang Pauh itu kalah, kawasan Melayu. Saya kata juga itu dekat Pulau Pinang, kawasan Melayu akan kalah, saya kata. And I was right. Yet again. Kita cubalah nak menang, of course lah. Ada yang kata, SOD kau sembang lah, kau cakap itu. Yelah, kita cubalah nak menang. Tetapi hakikatnya, kenapa? Sebab gerak kerja. Baik, gerak kerja tu cerita lain lah. Saya itu strategi. Baik, saya baca kenyataan ini. Ahmad Zahid perlu bertanggungjawab letak jawatan Idris Yusof. Bekas pengurusi Badan UMNO Terengganu Tan Sri Idris Yusof mahu Presiden UMNO Datuk Seri Zainal Hamidi bertanggungjawab berikutan prestasi buruk dialami Barisan Nasional. Idris juga Menteri Besar Terengganu dalam satu hantaran bekas Menteri Besar Terengganu ringkas di dalam media sosial Facebook menggesa agar Zahid yang juga pengurusi BN meletak jawatan yang disandangnya dalam parti itu. UMNO kalah teruk dalam perayaan semalam. UMNO kalah 100% di Terengganu. Ahmad Zahid perlu letak jawatan, katanya. Keputusan PRN di Negeri Negeri semalam menunjukkan prestasi terburuk BN apabila hanya menangi 19 kerusi daripada 108 kerusi